Ya, itu satu yang baiklah, maknanya nak menutup kesilapan pentafsiran terhadap peruntukan peraturan mesyuarat. Sila. Selepas Gombak tidak ada lagi, Sepang tak ada lagi. Saya cuma dengar sama Gombak, lepas saya respon. Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya menyokong kenyataan yang dibuat oleh Gelang Patah sebentar tadi. Cuma yang nak saya tegaskan ialah Peraturan Mesyuarat 44/2 ini tidak perlu sebarang pentafsiran. Sebab nyata di situ peraturan itu membenarkan ahli yang berkenaan untuk masuk semula ke dalam Dewan setelah 2 hari termasuk hari kejadian. Jadi saya setuju ada peruntukan lain yang membenarkan yang dipertua untuk memberi tafsiran, tetapi ini terlalu jelas, crystal clear. Tidak perlu lagi sebarang tafsiran di mana Yang Berhormat Padang Serai wajib dibenarkan masuk mulai jam 10 pagi tadi kerana 2 hari persidangan telah berlalu. Walaupun sekarang Tan Sri telah membenarkan Padang Serai masuk jam 11.30 pagi ini, tetapi saya tidak mahu ruling Tan Sri tadi menjadi presiden untuk kes-kes yang akan datang. Maknanya akan datang, kita kena lihat pukul berapa dia dihalau keluar. Pukul 3.23 minit. 40 saat dan berapa, saya tak tahu lagi lah. Ya. Jadi saya ingat tidak perlu itu dijadikan presiden untuk kes-kes yang akan datang. Kita gunakan 44.2 ini secara nyata dan terang, di mana sekiranya pengerusi tidak menentukan tempoh ahli diminta keluar, tempoh tersebut hendaklah disifatkan sebagai selama 2 hari termasuk hari kejadian berkenaan. Oleh kerana hari kejadian berlaku pada hari Isnin dan semalam Padang Serai menghormati keputusan tidak hadir dalam Dewan, maka Padang Serai ada hak di bawah peraturan mesyuarat untuk menyertai persidangan Dewan mulai jam 10 pagi tadi. Dan sebenarnya beliau telah dinafikan haknya selama 1 jam setengah daripada 10 pagi sampai 11.30 pagi. Jadi siapa yang bertanggungjawab yang menafikan hak Padang Serai menyertai persidangan? Dan beliau juga harus dihukum dalam perkara ini. Terima kasih. Speaker Ahli yang berhormat. Itu sebab apabila saya dengar hujah daripada Gelang Patah dan Gombak, saya senyum. Saya senyum yang berhormat bukan apa-apa. Karena dalam soal ini, yang mentafsir peraturan mesyuarat ialah speaker atau timbalan speaker. Selama ini pun saya tidak mengatakan bahwa segala tafsiran saya itu betul atau tidak. Cumanya yang berhormat untuk memperbetulkan kesilapan speaker, bukan dikritik di luar. Mesti ada peraturan mesyuarat tertentu, yaitu mesti usul. Ini mesej saya yang berhormat. Tafsiran saya melalui juga peraturan-peraturan mesyuarat. Apa yang disebut oleh pada Gelang Patah, itu tafsiran Gelang Patah, dia kata crystal clear. Apa yang disebut oleh Gombak, itu adalah tafsiran Gombak yang dia kata crystal clear. Tafsiran saya, walaupun ada yang berhormat mengatakan bahwa silap, itu tafsiran saya. Jadi kalau tidak puas hati dengan tafsiran saya, boleh buat usul. Bermakna saya open to criticism through the usul. Itu mesej saya, ahli yang berhormat. Karena melalui peraturan mesyuarat. Nanti ahli yang berhormat, itu adalah keputusan saya. Jadi bermakna saya sekarang ini, apabila saya suruh dia keluar, karena itu interpretasi saya dengan peraturan mesyuarat, maka ahli yang berhormat boleh masuk selepas saya keluar. Karena pada ketika waktu saya kalau keluar ada lebih kurang jam 11 lebih. Itu tafsiran saya, ahli yang berhormat. Mungkin saya salah, itu tafsiran saya. Kalau ahli yang berhormat tidak setuju dengan itu, buat usul seperti dalam peraturan mesyuarat. Sisi pertanyaan jawapan keputusan dibuat tadi. Berakhir. Penjelasan.
penjelasan speaker. Kena Adakah itu jelaskan. bermaksud kita Kita tidak kena boleh faham. kritik Tan Sri Speaker yang saya nak Tafsiran tahu? speaker pun kita kena faham. So Satu soalan, kita minta soalan penjelasan berkaitan di atas dengan tafsiran yang speaker. dibuat tadi, berkaitan dengan tafsiran. Kalau tak ada, kita minta penjelasan Tuan atas Speaker, tafsiran adakah itu speaker. bermaksud kita tidak boleh kritik melainkan dengan masukkan usul? Itu yang saya nak jelaskan. Kena faham. Kalau tak Kita faham, kena tahu, kalau tak faham nanti kita buat salah there will lagi. be a problem. Adakah ianya bermaksud kalau tidak ada usul kita tak boleh kritik langsung? Tan Sri Speaker perlu jawablah, Tan Sri Speaker. Itulah masalah dia. Tan Sri Speaker tak Itu boleh- masalah dia. Tan Sri Speaker. Tak nak jawab. Why sejak Kalau semalam tahu semua lari? tafsiran salah, Why Apa sejak ini? semalam boleh semua aku lari? tafsiran salah. Itulah yang tak boleh ambil kritikan. Sejak semalam semua lari. Tak berani nak ambil kritikan. Malam Selesai. malam pun lari. Dah selesai dah umatnya. Datuk Speaker. Aturan urusan Datuk Speaker. mesyuarat dan Datuk Speaker, usul-usul boleh kita yang minta berhormat penjelasan Datuk Menteri di Speaker. Jabatan Perdana Menteri Datuk Speaker, akan mencadangkan boleh usul kita di bawah minta Peraturan penjelasan, Datuk Mesyuarat Speaker. 27. Datuk Ya, silakan Speaker. Ahmad Menteri. Datuk Speaker, boleh minta penjelasan. Sikit je Diam, diam. penjelasan. Saya minta yang diam Ahmad. Yang lain diam. Penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. berhubung dengan Assalamualaikum apa yang telah warahmatullahi diputuskan taala wabarakatuh. oleh Tan Sri Speaker Tuan Yang tadi. di-Pertua, saya dengan adakah ini ianya mengemukakan bermakna- usul di Sebentar, bawah Ahmad. nanti Saya rasa dia yang Ahmad. Datuk Perkara itu dah Tujuh, selesai Ahmad. adakah ianya bermakna iaitu selepas bahawa ini kita pada tidak boleh Selasa berbahas 12 November semua 2013 kita Yang kena Menteri. buat Yang betul saja. berhormat S. Vendra, Ahli Parlimen Kawasan Padang Macam Serai mana boleh bawa telah speaker? mengeluarkan suatu kenyataan Yang Ahmad semasa Menteri, yang sidang Menteri. media Ya. di lobi Parlimen. Coba Mesyuarat. Yang Ahmad, jangan Apa bercakap menteri semua dalam sekali, undang-undang tak seorang-seorang. tahu peraturan mesyuarat? Yang Ahmad, seorang-seorang Ahmad. Apa? Si, faham ini. Menteri jaga undang-undang tak tahu peraturan. Seorang-seorang. Peraturan, Malulah dia Ahmad eh. peraturan mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat. Yang Ahmad. Apa Yang Ahmad? Apa Yang Ahmad? Peraturan mesyuarat Datuk Speaker. Duduk, sepang duduk Yang Ahmad. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Datuk Speaker, adakah kita dah nak buat satu presiden di mana kalau ada apa-apa isu yang kita tak setuju dengan speaker, yang kita nak buat teguran, tak boleh dalam dewan. Kena buat usul saja. Adakah itu cara dia? Maknanya adakah ini Baik. cara yang nak diamalkan di parlimen di sini, di mana kalau kita nak tegur speaker ataupun kita nak buat cadangan, kita nak buat komen tentang sesuatu kaedah yang sedang diamalkan, tak boleh cakap. Kena buat Ya, Mat. usul. Yang Ahmad. Is that the Ya, one duduklah. and only Dia cukup way? Yang Ahmad. Salam, yang undang-undang ini kita gubal. Bukan siapa-siapa yang gubal. Kalau ini Kita tak bertangan. dihormati, Kita bertangan undang-undang. Ya, bertangan. Yang tak hormat Duduk, bertangan. Kenapa kena ikut Yang lain duduk. Bertangan tak hormat. itulah masalah sendiri. Yang Ahmad. Tuan Speaker, point of This- order. this is Ya, very he's on important. point of order. He's on point of order. Yang lain duduk Yang Ahmad. Yang lain duduk, yang lain duduk. Syah Alam dalam point of order. Yang lain Ya, duduk. ya. Ya. Yang lain duduk. Dia masuk point of order. Dan point of order Yang Ahmad. Ya. Baik Saya Yang Ahmad. ya. Saya rasa jelas So, tadi. adakah- Dah jelas tadi bahawa speaker yang di-Pertua katakan mana-mana keputusan yang dibuat oleh Yang Pertua yang tidak yang difikirkan salah, yang difikirkan melanggar peraturan mesyuarat, mengikut peraturan mesyuarat itu hanya boleh dirujuk melalui satu usul. Very clear. Yes. Tapi kenapa kita tak boleh bahas? Why can't he Apa yang explain to dibahas? us? Why Nak can't bahas he apa, Yang explain to Ahmad? us? Why can't he explain Yang to us? Ahmad. Kenapa tak boleh dijelaskan? Kenapa tak Tak boleh apalah, Yang Ahmad. debate? I mean, kalau kita ada benda yang kita tak setuju, debate dulu. Memang Lepas dah pun. debate, lepas dah debate, Peraturan barulah mesyuarat. kita Tak apalah Yang Ahmad. revert Peraturan to mesyuarat usul. kata yang tak Usul setuju. tu is the last tindakan. Cukuplah. Cukuplah Yang Bila Ahmad. Point of order. dah habis bahas, you have Dah cukup, debated Ahmad. it and you have discussed it, then only buat usul. That is very clear dalam standing Point of order order. kita. You don't like the speaker punya keputusan, Tak. buat usul. Buat usul. Point of order. Datuk. No, There are so many then the peraturan. speaker can defend There are so that many decision. peraturan. I will take pucung, the rest sit down please. Dua perkara. Terima kasih Datuk Speaker. Pertama sekali Tuan Speaker. Dalam peraturan yang sedia ada, memang dinyatakan
bahawa kalau kita tidak bersetuju dengan keputusan interpretation oleh speaker, kita boleh bawa usul. Tapi tidak disebut di situ bahawa kita hanya boleh bawa usul. Ini menunjukkan, ini membawa kita kepada membawa kita kepada persoalan. If I can finish. Please. Yang lain duduk, yang lain tolong dengar ya, Mat. Why are you shouting? Kita boleh berbincang secara bagus ya. Menteri ini, timbalan menteri shouting. What's all this? Nah, continue kalau please. Kalau cakap bangun. Ya, Mat, teruskan ya, Mat. Terima kasih. Tak boleh pakai. Alright. So that is one. Itu satu. Ya, continue please. Siapa itu? Apa ni? Samsung daripada siapa yang jerit-jerit ni? Mengapa dia jerit-jerit ni? Saya berdiri kerana dijemput. Tak ada ruling kat sana. Mengapa tak ada ruling kat sana? Teruskan. Kapar duduk lah, kapar. Mengacut semua. Apa ini? Kalau berani, bangun. Ya, Mat. Terima kasih. Tuan Speaker, so itu persoalan yang pertama. Okay. Kalau kita ada interpretasi, if there is an interpretation di mana keputusan Speaker hanya boleh dikritik melalui usul, saya rasa kita tidak boleh berfungsi sebagai satu parlimen yang berdemokratik. Keduanya, Datuk Speaker, kalau boleh, saya nak tahu di bawah peraturan mana usul ini dibawa. Oleh kerana usul ini memang jelas menyatakan bahawa ianya melibatkan perkara yang berlaku di luar dewan. Usul mana yang? Usul yang akan kita bincangkan. Okay. So I think as a point of order, kerana ianya melibatkan isu yang berlaku di luar dewan. Kalau di luar dewan, Tuan Speaker, kita mesti menilaikan fakta dulu. Fakta perlu diperolehi sebelum satu keputusan boleh dibuat. Dan untuk perkara itu kita ada prosedur di mana seseorang itu harus dirujuk kepada jawatan kuasa. Baik. So jadi saya nak tahu bagaimana kita ada satu keadaan di mana tidak ada satu penilaian fakta, no finding of fact, kita tidak tahu sebenarnya apa fakta yang berlaku, tetapi satu keputusan telah pun dibuat bahawa dia akan digantung. Baik. Dan isu yang di hadapan kita sekarang hanya cukup ya, Mat. Untuk soalan hukuman, iaitu point of order tidak payah berhujah ya, Mat. Point of order di bawah 88A untuk baik, cukup ya, Mat. Perhatian, saya minta yang lain semua dengar, dengar dulu. Ya, cukup ya, Mat. Saya minta mereka dengar keputusan saya nanti ya, Mat. Ya. Okey, yang lain tidak perlu bangun. Cukuplah ya, Mat. Satu orang bawa usul, cukuplah. Dia tidak perlu pencadang usul, penyokong usul, tak perlu. Saya bukan nak bawa sokongan. Saya akan address usul. Saya akan jawab usul yang dibawa oleh Puchong terlebih dulu. Saya minta yang lain semua dengar. Okey, dua perkara yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Puchong. Satu, sama ada speaker tidak boleh ditegur, tidak boleh dibawa berbahas, tidak boleh membuat pandangan oleh ahli-ahli kecuali melalui satu usul. Saya mendengar dalam IT chamber tadi Yang Muhammad Tan Sri telah pun memberi peluang kepada Yang Berhormat Galang Patah, Yang Berhormat Gombak untuk menyuarakan sesuatu sebelum dibuat keputusan. Dan keputusan Tan Sri saya dengar tadi, jika keputusan dia itu tidak dihormati, tidak disenangi, boleh buat secara usul. Maknanya dua ahli parlimen telah pun diberi peluang oleh Tan Sri untuk berbahas. Maka itu usul point of order yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Puchong mengatakan Tan Sri tidak memberi peluang, ahli-ahli tidak mendapat peluang untuk membahas, mengkritik keputusan Tan Sri adalah tidak tepat. Tidak tepat, Yang Muhammad. No. Apa yang saya sebut tadi, minta maaf Datuk Speaker, apa yang saya sebut tadi adalah ruling yang dibuat. Peraturan mesyuarat memang benar menyatakan kalau kita nak pertikaikan keputusan Speaker, kita boleh bawa usul. Tapi perkataan di situ bukan kita hanya boleh pertikaikan melalui saya mendengar usul. Tadi Yang Muhammad Galang Patah telah mengungkapkan pandangan beliau. Ya. Yang Muhammad Gombak pun telah mengungkapkan pandangan. Dan di luar misalnya, pun diberi ruang oleh Tan Sri daripada dewan, bukankah kita boleh kritik? Saya yang itu lain. Okey, so, isu yang kedua yang dibawa oleh Yang Muhammad, kenapa dibawa usul ini? Dibawa perkara berapa? 27. 88A. Tak, 27. Perkara sekarang apa? 27. Usul dibawa di mana perkara 27? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Okey, tak disebutkan. Ada 27 Yang Muhammad. Okey. Peraturan mesyuarat. Duduk dulu Yang Muhammad. Perkara 27 dibawa usul, dibawa perkara 27.
Okey. Tetapi Kenapa tidak ada di bawah dalam perkara usul. 80? Tak ada dalam usul. Kita perlukan masa. Tidak ada dalam usul yang dibentangkan kepada ahli. Tuan Speaker. Bagaimana usul Yang Muhammad, dibawa? tak Tak ada peraturan mesyuarat. Sebentar ya, Mat. Tak apa Mana yang ada? Muhammad. Tak ada. Tak ada. Yang Muhammad, saya tengah menjelaskan Ha. point of order yang dibuat oleh Puchong. Sebentar. Let me finish. If you respect the standing order, let me finish. Okey, kenapa usul ini dibawa secara begini, dalam bentuk begini? Okey, dalam peraturan masyarakat, usul boleh dibawa melalui beberapa peruntukan. Peruntukan masyarakat, peraturan masyarakat 80. Boleh digunakan apabila seorang ahli yang berhormat itu dirujuk kepada jawatan kuasa dan hak dan kebebasan. Boleh. Ya. Hak dan kebebasan. Tunggu, duduklah yang muat. Sorry. When I speak, you have to sit down. Okay, because kita semua di respect standing order. Ini semua angkat standing order. Okay. Okay, peraturan 80 boleh dirujuk kepada hak dan kebebasan. Rujukan yang dibuat melalui peraturan 80 ini dirujuk kepada jatuh kebebasan dibuat apabila terdapat isu atau fakta yang menjadi pertikaian yang memerlukan siasatan. Okey. Itu. Lepas tu 80A boleh dibuat melalui 80A. 80A mengambil tindakan kepada orang luar yang melibatkan orang luar. Kita pernah lakukan ini apabila ada sekumpulan yang menghalang ahli parlimen Bukit Grogo satu ketika. 80A. Lepas tu kerajaan boleh buat. Kerajaan boleh buat. Sebentar ya Muhammad. Let me explain. Kerajaan boleh buat di bawah peraturan 27. Tindakan menggunakan usul peraturan 27 dibuat kerana Dewan mendapati bahawa tindakan menghina seorang yang dipertua itu mengendalikan urusan Dewan adalah satu perbuatan yang sangat serius. Okey. Peraturan 27. Dia kata apa? 27. 3. Kecuali sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan masyarakat 43 dalam peringkat 5 dalam peraturan masyarakat 46 261. Apabila apa-apa usul hendaklah dikeluarkan pemberitahu tidak kurang 14 hari. Betul. Dia kata 14 hari. Terdahulu, tetapi jika usul itu dengan nama menteri, maka memadailah dengan dikeluarkan pemberitahu 7 hari sahaja. 7 hari saja. 7 hari sahaja terlebih dahulu. Ayat seterusnya. Dan pula jika yang dipertua puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seseorang menteri, yaitu bagi faedah orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dibahaskan dengan seberapa segera, maka membandailah dikeluarkan pemberitahu 1 hari. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan. Usul ini adalah usul kerajaan yang datang membawa usul ini berjumpa dengan menteri dan yang dipertua berpuas hati bahawa usul ini adalah usul yang akan memberi faedah kepada orang ramai. Sebab itu usul ini dibenarkan untuk dibahas. Apa faedah orang ramai dalam kes ini? Kalau mengikut one by one, seorang seorang. Janganlah dulu batu kita bahas, tahu faedahnya. Ya, yang mau Puchong. Saya bahas baru yang lain tahu duduk. apa faedahnya kepada orang ramai. Kalau saya yang tak mau dengar tu betul lah dengar baliklah. Ya, terima kasih. Ratu Speaker, kalau ianya melibatkan satu perkara di mana fakta-fakta perlu pertamanya dinilaikan, diberi keputusan, where we have to ascertain the facts, bila perkara berlaku di luar Dewan. Kalau berlaku sedemikian, apa yang harus dibuat adalah ianya harus dirujuk kepada satu jawatan kuasa supaya fakta-fakta dapat pertamanya kita tahu. Then the facts are tabled in parliament. Bukan macam ini, di mana kita memang tidak tahu apa berlaku, tapi usul dibawa ke Dewan ini dan kita seharusnya menerima saja. Ini adalah satu, kalau kita lihat, kenapa ada wujudnya jawatan kuasa? Why do we have the Committee of Privileges? Kalau kita akan bertindak sebegini. Itu satu. Nombor 2, kalau ikut tafsiran Tan Sri Speaker tadi, kalau 1 hari itu maksud dia 1 hari betul-betul. Ini it was tabled yesterday afternoon. Sekarang memang belum 1 hari lagi. Tak apa. Yang Muhammad, cukup. This is a nonsensical I've addressed the issue that you have raised. Given by the Speaker. Isu tu telah pun saya jawab Yang Muhammad. Ya. Soal Padang Serai pun dah masuk sini. Tak apalah, Padang Serai pun dah masuk. Ya. Matter of presiden, kita nak tahu soal kenapa usul ini dibawa sekarang. Saya dah katakan bahawa 27 speaker berpuas hati
usul kerajaan yang cuma memerlukan 1 hari notis. That's fulfill peraturan mesyuarat. The speaker cannot decide. Kerana ini adalah isu yang melibatkan beliau. How can the speaker make a decision on something that affects him? That's why I chair here now. No, untuk usul. That's why I preside. Untuk usul. Ya, sebab itu kita preside. Apabila saya preside, apabila saya duduk sini, berarti saya memutuskan. Saya memutuskan isu ini. Keluarkan notis ini yang membenarkan 1 hari notis bahawa 27. Cukup lah, Muhammad. Peraturan mesyuarat. Itu masalah dia. Datuk Speaker jangan layan lah terus. Ya, Gombak. Terus kau usul. Gombak. Saya minta Gombak, lepas tu saya minta Menteri membawa usul. Saya ada peraturan mesyuarat. Datuk Speaker, dia Gombak peraturan mesyuarat. Ya, Gombak. Tak apalah, boleh wakil. Barisan Nasional pun tengok tak bangun. Boleh ada wakil. Datuk Yang Dipertua, saya nak minta penjelasan. Definisi 1 hari. Ya. Sebab yang tu tak ada berbangkit. Saya tak nak ulang, Muhammad. Yang itu tak berbangkit. Tak berbangkit. Jika yang Muhammad tidak setuju dengan keputusan Tan Sri tadi, betul. Saya cuma his decision. We have heard you. Kita kena konsisten. Tan Sri Speaker dah pun berdasarkan definisi yang Muhammad apa. Dan yang itu dah selesai. Yang itu dah selesai. Jangan bawa isu itu dalam perbahasan. Dah selesai. Tuan Speaker, belum selesai. Macam mana? Yes, given you chance to speak. Yes, given dalam keadaan to speak. Based on the definition given by the speaker. Itu perkara berbeza. Perkara yang lain. 1 hari tak cukup. Datuk Yang Dipertua, bagi petang. belum selesai. Sebab sekarang ada 2 definisi dalam tempoh setengah jam. Ya. Peraturan mana kita nak pakai? Tadi kata definisi waktu itu kena tengok pukul 11.30 digantung, 11.30 boleh masuk. Akhirnya definisi yang Dipertua juga yang pakai. Kalau semua kita buat definisi, susahlah. Mana peraturan nak pakai? Peraturan mana nak pakai? Macam mana isu Satu hari dah cukup. Mana cukup? Notis ni pukul 6 petang semalam. Saya jelaskan, ya Muhammad. Saya jelaskan. Duduk. Ya Muhammad, jangan bawa isu ini sekarang untuk mengganggu usul. Tak boleh lagi. Bukan untuk tak boleh. Isu ini isu berbeza. Keputusan speaker. Ini keputusan speaker. Kalau usul itu, dengar. Kalau usul tidak memenuhi peraturan mesyuarat, macam mana boleh bawa mana tak memenuhi? Itu. Kenapa tak memenuhi peraturan mesyuarat? Definasi speaker betul. Kena comply dulu dengan peraturan mesyuarat. Guna definasi speaker. Kalau definasi waktu itu kena pukul berapa, jam berapa, saat berapa? Betul. Ikutlah. Itu kenapa tak ikut waktu? Itu isu lain. Itu isu lain, Muhammad. Betul lah. Yang Muhammad. Betul lah, Yang Muhammad. Peraturan mesyuarat. Ikutlah peraturan mesyuarat. Betul. Peraturan mesyuarat. Kalau dia mau keluar, soalan yang kita nak jawapan saja. Bagi aman kita kalau kita jawapan pun tak boleh. Inilah parlimen barisan mesyuarat. Tak, sekarang ini Yang Muhammad, Yang Muhammad. Saya minta duduk. Yang Muhammad, tolong duduk, Yang Muhammad. Tolong duduk. Tolong duduk. Gangguan. Yang Muhammad, jangan bawa usul 11.30 itu dah selesai. Itu tak masuk pun. Sekarang ni usul daripada menteri. Kita kena konsisten. Jangan ganggu. Betul lah. Baik. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni, Yang Muhammad? Tak, kenapa macam ni? Yang Muhammad, I thought you want to follow the standing order. I thought you want to follow, Yang Muhammad. Ya, ikut peraturan. Jangan buat macam ni. Bila buat macam ni, ikut peraturan. Apa? Duduk. Kita minta untuk keputusan. Atau speaker must be consistent. I'm consistent. This is peraturan mesyuarat. 1.5 hari. This is not peraturan mesyuarat. Stop. Cukuplah. Berhenti duduklah. Kucing. Mana kucing? Duduklah.
Saya tidak ingin melihat. Cuma Yang Muhammad, saya melihat tindakan begini cuma melengah-lengahkan usul. No. Pasal this is out. This is out of order. Tindakan begini bangun beramai-ramai tidak menghinakan speaker, out of order. Yang dipertua, yang bangun dia tahu. Dia Saya nak interest orang gini. Yang dipertua, yang bangun dia orang. Jangan lengahkan usul menteri. Dia orang bangun usul. Baik, yang lain duduk. Yang lain duduk. Datuk Speaker. Gomba, hormat Gomba kah? Usut. Duduk. Okey. Gomba. Tak hormat ketua lah. Hormat ketua yang hormat tak duduk lah. Okey. Datuk Yang di-Pertua. Jangan lengahkan. Datuk Yang Jika di-Pertua. perbuatan begini yang hormat, saya anggap ini sebagai melengahkan dewan ini. Bukan. Ya, tak boleh. Speaker. Ya, Datuk tak boleh. Menteri baca. Baik. I will answer him tetapi tidak boleh bangun serentak semua. Yang bangun. If you are kalau mereka salah, mereka salah di sini tidak membuat kebenaran. Bila kita buat Goodness. Duduk sama salah. Barisan Nasional. Yang bangun dia orang dulu bukan sini. This is what happens. Baik, duduk. Crown show. Ini pun jelas. Gomba, Yang dipertua Please. ini pun jelas. kena patangan. Yang itu berdiri yang mahal. Speaker kena panjang. Duduk. Hey, kita batangan. Baik, Gomba. Boleh tak kita bincang secara hormat, secara baik? Boleh. Boleh bincang tak? Okey. Saya bagi Gomba lagi sekali. Baik-baik Gomba. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Itu keputusan kena ke situ juga. Tak payah bangun. Tak payah bising. Dia akan ke situ juga. Dia akan kita. Yang lain diam. Yang hormat. Duduk. Bukan yoplo. Bukan yoplo. Tidak patah. Oh. Kena batangan. Duduk. Kena batangan. Baik. Saya minta yang lain diam, Yang Hormat. Saya minta Yang Hormat diam. Kita berbahas secara baik dan teratur. Lepas Baik. Gomba saya minta tu Pertua. Saya cuma dengar Gomba. Saya ada Lepas patur tu mesyuarat juga. saya akan buat minta Mana menteri. boleh? dia. Saya ada patur mesyuarat juga. Yang Hormat. Saya ada patur mesyuarat. Okey, Gomba. Saya berhak untuk Gomba. patur mesyuarat. Yang lain dengar, Yang Hormat. Yang lain dengar. Kita dengar Gomba. Baik, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang Pertua. Ya. Yang lain diam. Baik. Datuk Yang Pertua. Ya. Kita boleh bincang. Kita boleh bincang secara sopan dan teratur. Kalau UMNO dan Barisan Nasional hormat Tak Dewan payah yang mulia begitu, ini. Yang Hormat. Direct to the point of order. Point of order. Direct. Baik. Ya. Tengok. Tak apalah. Direct kepada peraturan mesyuarat. Baik. Dalam bahasa Inggeris, point of order. Point of order. Ya, direct. Ya. Atau peraturan mesyuarat. Ya. Baik. Pertama. Yang UMNO tu tak payah cakap dulu sekarang. Baik. Diam. Baik. Datuk Yang di-Pertua. Ya. Yang pertama. Usul ini dibawa di bawah peraturan Ya. mesyuarat yang mana? Itu yang pertama. Nanti dulu, jangan jawab. Tak. Bagi saya habis dulu. Baik. Saya dengar, saya menulis. Okey. Walaupun saya dah jawab tadi, saya tulis. Okey, Ya. terima kasih. Kalau kami yang mengumpulkan usul tanpa merujuk kepada peraturan mesyuarat yang mana, dah lama dah kena buang. Persoalannya sekarang, bagaimana speaker boleh terima usul ini dan diedarkan pada semua ahli tanpa merujuk kepada peraturan mesyuarat yang mana? Ini Yang tidak sah. lain diam. Tak payah sokong-sokong, yang lain diam. Ini adalah usul haram yang diedarkan oleh sekretariat secara haram. Tidak boleh diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sesuatu usul yang boleh diterima dalam Dewan setelah memenuhi syarat-syarat peraturan mesyuarat. Syarat-syarat yang dibacakan oleh Yang di-Pertua tadi ialah sekurang-kurangnya 1 hari. Baik, apa definisi 1 hari? Mengapa speaker yang sama, bukan soal batang tubuh tapi kerusi yang sama, buat 2 definisi dalam tempoh setengah jam? Sebentar tadi definisinya
tempoh itu mesti rujuk kepada waktu, jam berapa, minit berapa dan saat berapa. Kerana itu terkena kepada Padang Serai. Tetapi bila kena kepada Arau yang tak berani bawa usul, serah kepada Batang Sadong, saya tahu apa permainan di belakang Datuk Yang di-Pertua. Mengapa Arau tak berani bawa usul ini dan hukum Batang Sadong untuk bawa usul ini? Itu tak masuk mengapa peraturan. Tidak baik. Mengapa tidak Datuk Yang di-Pertua tentukan juga waktu bila usul ini diletak atas meja? Kalau usul ini diletakkan jam 6 petang, tidak sah dibawa dan dibahaskan sekarang pada pukul 11.50 malam. 56 petang pagi. Maknanya, kerusi yang sama guna dua peraturan mesyuarat. Untuk Pakatan Rakyat lain, untuk UMNO lain. Di mana keadilan? Jadi, bila yang Padang Serai mengeluarkan kata-kata bahawa Yang di-Pertua bias, tidak adil, ada asasnya. Kerana ini yang terbukti hari ini, terbukti sekali lagi. Dalam setengah jam, dua definisi yang berlainan. Baik. Sebab yang itu dah sebagian dari ucapan Datuk Rahmat. Yang itu cukup. Sebab itu saya tegur tadi, sentuh, ya? jangan set a new precedent. Okey, makasih. Ikut peraturan mesyuarat. Makasih Rahmat. Kalau kerusi yang di-Pertua pun tidak hormat peraturan mesyuarat, bagaimana kami ahli Dewan nak menerima peraturan mesyuarat? Baik. Maka sebelum menteri bentangkan usul ini, tarik balik sebab ini adalah usul yang haram, yang tidak memenuhi syarat-syarat peraturan mesyuarat. Tak ada, tidak disebut peraturan mesyuarat mana. Saya minta Batang Sadong bangun, tarik balik, bentang semula usul yang baru yang memenuhi peraturan mesyuarat. Kalau tidak boleh. Kami tidak benarkan dan speaker bertanggungjawab membenarkan usul yang haram dibacakan dalam Dewan ini. Saya minta ruling. Yang lain dia memang cukuplah. Peraturan mesyuarat. Tuan, dalam kes sama ini, sebenarnya Tuan Pertua, usul ini ada menyalahkan peraturan mesyuarat atas 3 sebab. Pertama, bukan sahaja tidak ada 1 hari, 1 day's notice, tidak memenuhi. Yang kedua, bahawa public interest requires a motion be debated as soon as possible. Apa public interest dalam perkara ini? Public interest bahawa memerlukan usul semacam ini dirujuk kepada Committee of Privileges supaya satu siasatan diadakan. Satu proses yang due process diadakan. Itu public interest. Dan ketiga, ada conflict of interest. Oleh kerana yang di-Pertua yang memberi keizinan ada terlibat dalam perkara ini. Bagaimana yang di-Pertua boleh memberi keizinan untuk usul ini dikemukakan? Sebab itu 3 sebab kenapa usul ini melanggar peraturan mesyuarat dan menjadikan parlimen ini laughing stock. Kenapa kita mahu menjadi laughing stock? Baik. Adakah oleh kerana UMNO BN begitu desperate? Adakah kita tidak mahu buat apa tuduhan-tuduhan bahawa pengerusi, speaker, deputy speaker mereka boneka kepada kerajaan pemerintah? Kita mahu buat tuduhan semacam itu, tetapi kita mungkin due process. Saya harap yang Perdana Menteri bersetujui kalau mau meneruskan perkara ini, merujukkan kepada Committee of Privileges supaya satu siasatan adil diadakan. Terima kasih. Okey, peraturan mesyuarat. Yang lain dia Muhammad. Peraturan mesyuarat. Baik. Okay. Saya bagi Sepang pendek ya. Terima kasih. Tadi speaker minta tolong jangan kacau Ya, Tuan, teruskan Muhammad. Datuk Speaker, saya ingin Muhammad, menyatakan bahawa saya minta tolonglah jangan ganggu. Saya minta pertamanya kalau kita lihat oleh kerana motion ini dibawakan tidak dinyatakan peraturan. Jadi Datuk Speaker mengatakan kita boleh bawa 273. Seperti mana dia kata dalam patah tadi, saya menyatakan bahawa bukan saja 273 perlu dipatuhi, tetapi peraturan 14 sendiri, 14H. Sebab 14H mengatakan permintaan hendak menangguhkan majlis mesyuarat kerana perkara berkepentingan kepada orang ramai yang berkendak disegerakan. Ini adalah peraturan kita bermesyuarat. Jadi kalau berdasarkan 14H ini dan dilihat kepada pembentukan usul ini, tidak ada dinyatakan dalam usul ini kenapakah perkara ini berkepentingan ramai. Yang pertama. Yang keduanya tidak juga dinyatakan kenapa ia perlu dikendak bersegerakan.
Jadi kedua-dua elemen ini adalah elemen yang penting bagi satu usul. Jadi peraturan mesyuarat ini telah dilanggar oleh menteri yang buat usul. Dan yang ketiganya, perkataan 27.3 adalah jelas tuan yang dipertua. Mana oleh kerana tuan yang bertua sebagai subjek matter dalam kes ini, bagaimanakah motion dibawa kepada beliau? Jadi ini adalah satu konflik interest yang jelas. Jadi berdasarkan ini, dia bukan saja haram. Dia lebih-lebih lagi teruk daripada haram usul lagi. Cukuplah, sama usul. Muhammad. Yang Muhammad cukup ya Muhammad. Yang lain dengar. Saya ulang lagi balik. Kita menerima surat daripada kerajaan untuk membawa usul ini di bawah peraturan 27.3. That is clear. Kerajaan, dia tak perlu bagi kepada ahli parlimen, dia bagi kepada speaker. Kerajaan bagi kepada speaker. Kemudian dibawa usul. Jadi soal usul ini, usul mana? Di bawah peraturan 23. Mesti dimasukkan dalam usul yang diedarkan kepada ahli. Saya bercakap sekarang. Ya. Okey, isu kedua. Jadi isu kedua, kenapa tidak? Oh, dia kata usul daripada Gombak, kritikan daripada Gombak. Maknanya kenapa usul ini didahulukan? Usul ini adalah usul kerajaan. Jika ahli mengumpulkan usul, dia perlu patuh kepada kehendak berapa hari daripada ahli? 14 hari. Jika kerajaan boleh 7 hari, tapi jika difikirkan oleh speaker, ianya perlu disegerakan, ianya cuma perlu memenuhi 1 hari. Jadi soal kenapa usul ini didahulukan, disegerakan, memenuhi peraturan 27.3. Apa itu usul 1 hari? kerajaan. Apa itu 1 hari? Tak ada. Dalam peraturan 20, jangan tak boleh bahas macam ni. Dalam peraturan 27.3, kena duduklah. Apa definisi 1 hari? Tunggu yang Muhammad. Dalam peraturan 23 dia kata jika yang dipertua puas hati, dia tak ada sebut pun. Yang dipertua harus mengemukakan sebab-sebab dia perlu disegerakan kepada ahli parlimen dalam dewan. Tak ada pun. Jika yang dipertua berpuas hati, maknanya sekarang ini yang dipertua berpuas hati, usul ini cuma boleh dikemukakan dalam notis 1 hari mengikut peraturan mesyuarat 27.3. You cannot talk when I talk. Saya setuju. Cuma saya address isu yang dikemukakan oleh Muhammad 3 yang Muhammad tadi. Duduklah Muhammad. Habiskan dahulu. Saya nak sambung. Kenapa tak suka dengar jawapan ni? Dengar jawapan. Ada pertanyaan, ada jawapan. Tolong. Saya nak habiskan dulu yang Muhammad. Saya habiskan dulu. Sebentar yang Muhammad. Tak perlu. Maknanya soal kenapa isu ini disegerakan? Ianya memenuhi 27.3. Yang dipertua berpuas hati memenuhi perkara 27.3. Okey, soal conflict of interest does not arise at all. Sebab itu speaker tidak di sini. Yang putuskan usul itu adalah ahli-ahli yang berhormat dalam dewan. Conflict of interest apabila memberi keizinan, bukan sebab apabila tidak sesi pagi. Conflict of interest kalau dipertua. Tak berbangkit pun conflict of interest. He still the speaker. Tapi satu tuan dipertua. Conflict of interest untuk memberi keizinan. Bolehkah jawab? Cukuplah Muhammad. Kita ada, ini bukan kes yang pertama. Bukan kes pertama. Kes yang lalu pun ada. Kita ada presiden. We use the same peruntukan peraturan mesyuarat. It's the same. Satu yang dipertua. Cukuplah Faedah orang ramai. Faedah orang ramai. Satu usul mustahak dibahaskan. Ini berarti bahawa menteri yang berkenaan ada memberi sebab. Apa sebab itu? Apa public interest that requires immediate debate? Ini peraturan surat mana ni? Dia tidak perlu untuk dibahas. Peraturan surat mana yang dibangun? Dewan yang mulia. Cukuplah Muhammad. More supreme than speaker. We have the right to know. Ini pasal kami punya suara. Dewan siapa yang membenarkan usul itu? Yang Muhammad, di hadapan saya sekarang ini, adalah isu sama ada usul ini memenuhi syarat peraturan mesyuarat atau tidak. Saya putuskan ianya memenuhi peraturan mesyuarat 27.3. Kita tak ada lagi oleh tuan speaker. Cukup. Teruskan. Cukup yang Mat. Perlu.
Tuan Speaker bukan yang buat keputusan. How can you make a decision? Ruling yang dibuat oleh Tuan Speaker. Ruling yang dibuat itu kena dibuat. Ruling apa? Ruling mengatakan hanya dibawa ke hari mesti dimulai daripada Yang ruling itu jika tidak puas hati buat usul. Tidak puas hati buat usul. Yang ruling jam 11.30, 11.20, 11.25 buat usul. Tan Sri dah kata tadi buat usul. ruling sudah dibuat oleh Speaker. Buat usul. Oleh Speaker. Jangan lambatkan. No. Saya minta Yang Mat Menteri untuk bacakan. Jangan halang pembacaan usul. Minta Yang Mat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar. Assalamualaikum Cukuplah Yang Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah. Saya Ini menunjukkan bahawa usul orang ketawa juga kalau kita tidak ikut peraturan mesyuarat. yaitu bahawa Cukup. pada Selasa Yang Mat Menteri bawa usul.